Hai, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nak belajar mengenai identiti korporat untuk subjek reka bentuk grafik digital bersama dengan saya Dr. Suhairul Nizam selepas ini. Didik TV KPM. Hello, hai, Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton teroka sekarang ini di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin. Ya, juga tadi korang dah tengok dah. Adik-adik dah tengok cikgu yang kacak bergaya hari ini. Wow, bukan calon-calon cikgu hari ini, iaitu Dr. Suhairul yang akan mengajar kita untuk subjek reka bentuk grafik digital. Grafik digital. Topiknya? Topiknya identiti korporat. Identiti korporat. Korporat, ya. Wow, lain macam cikgu ni subjek baru ke cikgu? Subjek baru juga. Sebelum ni kita panggil grafik berkomputer. Okey. Dan kita buat yang baru untuk reka bentuk grafik digital. Baik. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Kak Eli nak ingatkan, sukanya Kak Eli nak ingatkan kepada adik-adik yang menonton sekarang ini untuk sentiasa menjaga SOP, jaga penjarakan sosial fizikal kita, kerak sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Dan perlulah diingatkan juga keluar bila perlu sahaja. Bukan bila orang kata, bosanlah dah keluarlah. Jangan adik. Kita kena bantu sama-sama untuk mengurangkan kes harian kita. Baik, okey. Kak Eli akan sanitasi tangan dulu. Lepas tu giliran cikgu pula untuk sanitasi tangan. Okey, boleh cikgu? Boleh, no problem. Okey, silakan cikgu. Okey, ini dia pembelajaran kita berdua. Bukan sahaja kita berdua dekat sini, tapi kita ada askar-askar comel cikgu ni. Ya. Saya punya student saya yang kreatif dan berkaliber, insya-Allah. InsyaAllah daripada Sekolah Kebangsaan sekolah itu yang tadi, iaitu Duku 12. Saya dah salah tengok rundown dah. Ini daripada sekolah mana cikgu? Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bendahara CM Yusof, Tanjung Tualang, Perak. Jauh betul. Kalau tadi dari Pulau Pinang, ini daripada Perak. Kita terbangkan khas untuk adik-adik istimewanya untuk adik-adik sekarang ini. Ya. Okey, jom kita berkenalan dengan murid-murid cikgu dalam talian. Ini dia. Okey, cikgu boleh kenalkan setiap seorang cikgu? Okey, right. Yang baju biru pengawas tu nama dia Tabasri. Tabasri. Okey, boleh kenalkan diri Tabasri? Buka mic. Boleh buka mic? Tabasri ku sayang, boleh buka mic dulu? Okey. Okey. Selamat sejahtera. Nama saya Dawat Kinawanan. Okey, seterusnya cikgu? Okey, seterusnya student saya yang lelaki macho bawah tu, nama dia Amin. Amin. Amin Man. Boleh kenalkan diri Amin? Cik apa tu? Cik atas karun ke kat bawah tu? Boleh kenalkan diri Amin? Okey. Tadi ada Amin. Okey, mungkin Tadi ada nama saya Muhammad Amin. Okey, terima kasih Amin. Macam biasalah kadang-kadang kita bila dalam talian ni memang banyak-banyak cabaran kita akan lalui cikgu. Dari segi connection dan sebagainya lah. Okey, ini dia, kita ada dua bunga lah. Bunga yang comel sikit daripada Korea diterbangkan ni. Mungkin boleh kenalkan yang berpakai penaflor ni. Ya, ni murid asli saya. Okey, Krisha. Krisha. Krisha, silakan. Selamat sejahtera, nama saya Krisha Atira. Baik, yang seterusnya kita ada bunga daripada yang memakai tudung, yang berhijab. Nama dia Ila. Silakan Ila. Assalamualaikum, nama saya Siti Nazulaila binti Anwar. Okey, ini semua umur berapa cikgu? Ini semua umur 35, 17. Calon SPM tahun ni? Ya, tahun ni. Ya, betul. Di mana kita baru tengok daripada orang kata pagi tadi ada tentang perubahan SPM pada tahun ni. Baik. Okey, cikgu, subjek ini menekankan tentang apa cikgu? Okey, right. Subjek ini kita menekankan untuk bagaimana proses-proses penghasilan reka bentuk grafik yang mana kita start daripada manual sehingga ke digital. Dan juga sehingga penghasilan produk lah. Kalau kita tengok kat atas ni pun banyak juga produk-produk sampel yang dibawa kan. Ini produk cikgu? Ini yang saya buat.
Ni yang saya buat. Di antaranya lah. Di antaranya. Orang kata side business lah. Macam tu Betul-betul lebih kurang. mengikut RBT punya subjek ni. Sebab grafik digital ni ataupun kita tengok apa yang dalam design ni, dia at the end ada produk. Okey. So why not kita go for entrepreneurship, right? Ya. Sebab memang dalam form 5 pun nanti dia akan belajar untuk entrepreneurship. Baik. Untuk yang ketujuh, ya. Boleh. Okey, baik. Itu tadi kita ada sebut sedikit orang kata mukadimah tentang subjek yang kita akan belajar pada hari ini. Tetapi saya nak tanya juga satu soalan dekat cikgu. Sejauh mana cikgu nampak minatnya murid-murid cikgu bila belajar subjek ni? Sejauh mana? Okey, pada peringkat permulaan mereka pun macam kosong lah pasal mengenai grafik ni kan. Sebab biasanya untuk subjek ni ditawarkan di peringkat tinggi lah, di universiti dan sebagainya, right? Tapi kami memperkenalkan di peringkat sekolah yang mana student mampu untuk belajar yang mana dia ni penghasilan kreativiti mereka, menggunakan kreativiti mereka, okay, sehingga ke menghasilkan satu benda sampai hasil produk. Maksudnya mereka boleh menjana pendapatan juga dalam masa yang sama walaupun masih bersekolah. Walaupun masih bersekolah, diorang boleh, maybe diorang ada job lukis logo kan. Dia boleh buat, there's no problem. Kata part time lah, halang-halang boleh membantu keluarga juga kan. Betul. Lagi PKP macam ni, banyak masa kat rumah, diorang tu buat apa, tak buat apa pun kan. Betul. Musim-musim PKP ni saling-saling membantu jugalah keluarga kita kan. Why not, ada bakat tu sendiri, kita orang kata bentangkan bakat tu dalam bidang ini. Baik. Kita nak sambung kejap lagi. Kita nak mula pembelajaran kita dengan murid-murid kita ni. Tapi kita nak rehat dulu, cikgu, boleh? Ya, sure. No problem. Okey, kita rehat. Kita kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda, Identity Grill Kereta Nasional Proton adalah diilhamkan daripada reka bentuk pinggang Wow Bulan. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Dr. Suhairun. Wow. Terima kasih. Saya nervous sebenarnya bila dengan doktor ni. Doktor ni akan bercerita tentang ataupun mengajar tentang subjek reka bentuk grafik digital berkenaan dengan topiknya identiti korporat. Ya, betul. Okey, kita ada murid-murid calon-calon SPM dalam talian sekarang ini daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bendahara CM Yusof. Ya, betul. Perak. Atta Koma mai sini nak mengajarnya. Okey, cikgu, mungkin boleh teruskan apa yang kita akan belajar pada hari ini sekarang ni. Okey, right. Hari ini kita akan membincangkan untuk modul 5.0 untuk subjek reka bentuk grafik digital. Yang mana pada tajuk ini penghasilan karya grafik digital iaitu identiti korporat. Okey. Okey. Okey, right. Cikgu nak saya pegang ke? Boleh. Okey, saya terus pegangkan. Okey, right. Untuk kita punya yang pertama sekali adalah standard pembelajaran lah. Okey. Macam biasalah kita go to standard pembelajaran. Yang pertama sekali, itu kita akan menyatakan definisi identiti korporat. Yang keduanya kita akan menerangkan kepentingan logo dalam identiti korporat. Okey, seterusnya kita akan melakar logo. Kita akan melakar logo tiga lakaran, iaitu yang pertama pictorial marks, okey, lepas tu word marks dan juga combination. Okey, dan juga saya akan menghasilkan reka bentuk logo yang bersesuaian dengan identiti korporat dengan menggunakan perisian grafik lah yang akan dipilih nanti sebentar lagi. Dan juga menghasilkan rekaan identiti korporat menggunakan logo yang telah dipilih. Baik, ini ada kena-mengena dengan slide kita dekat belakang cikgu? Ada. So ni kita akan lihat dari segi fungsi lah. Baik. Apa keperluan fungsi logo tersebut. Okey, yang mana sebelum saya teruskan, saya share pada semua yang menonton pada ketika ini. Identiti korporat ataupun logo, identiti korporat adalah satu perwakilan kepada syarikat
Okey. Yang mana ianya merujuk kepada apa yang syarikat tu buat. Baik. Kenapa yang company tu cuba tawarkan produk dan juga perkhidmatan. Contoh macam kalau kata Cik Eli lah, nak buat company fotografi. Okey. Contoh Okey. fotografi. Tapi logo bukan kamera, contohlah bukan kamera ke ataupun kita nak panggil lens ke dan sebagainya. Okey. Kita ambil kat situ logo-logo sudip. Okey. Jadi tak kenalah Tak dengan kena, tak kena. So kita nak pilih apa yang bersesuaian. Bagaimana cara kita nak buat. Okey. Ini yang saya nak akan terangkanlah satu Baik. persatu sehingga kita menghasilkan logo yang terbaik. yang sesuai. Okey, Okey, boleh. Right. So fungsi yang pertama kalau kita lihat di sini adalah yang pertama sekali, yang memudahkan para pelanggan mengenai produk atau perkhidmatan lah. Okey. Mengenai pelanggan akan mengenai produk kita, jangan perkhidmatan yang kita akan tawarkan. Yang keduanya meyakinkan pelanggan. For sure kalau ada logo, orang akan yakinlah kan dengan apa kita nak jual, right? Okey, seterusnya bila dah yakin, terus orang akan beli. Okey, akan beli dengan kita punya produk kita dan juga yang terakhir adalah mengekalkan ingatan jenama perniagaan kepada pelanggan. Okey, right? So memang kalau kita lihat kat situ, okey, yang mana logo ataupun identiti korporat itu sendiri membawa kepada sesuatu yang sangat-sangat bermakna pada syarikat. Okey. Okey, seterusnya. Jenis-jenis logo. Okey, dan kat sini kita ada jenis logo. Okey, cikgu ada sama dengan board kita kat depan tu tak? Tak ada, tak sama. Okey. Ini lain nak, topik-topik lain Okey, ni kalau kita lihat kat Definisi sini. tadilah. Okey, sebelum kita pergi pada jenis logo Okey. tadi, ini adalah definisi lah. Okey, minta Cik Ali pegang. Saya boleh pegang kan, cikgu? Okey, ni yang saya nak terangkan tadilah. Okey. Yang daripada apa kita punya perkhidmatan, produk dan sebagainya. Kenapa perlu ada logo pada sesebuah company ataupun identiti korporat sesebuah syarikat tersebut. Baik. Ni dia punya penerangan dalam buku lah. Tapi saya pagi tadi berdasarkan saya pengalaman dan juga pengetahuan saya. Saya tolong bacakan, cikgu. Okey, silakan. Identiti korporat ni dia boleh definisikan macam identiti visual untuk sesebuah syarikat. Ya, betul. Macam cikgu cakap tadilah, Betul. menggambarkan apa bisnes yang dijalankan oleh company Ya, tersebut. Organisasi ataupun institusi sebagai tanda pengenalan yang meliputi nama, latar belakang, Betul. servis dan pengeluaran produk. Betul. Okey. Okey, kalau kita lihat di situ, itu adalah definisi sebuah identiti korporat. Ini Syarikat penting, ini korporat. penting. Okey, seterusnya cikgu. Okey, right. Okey. Dan bila kita bercerita tentang logo, dia ada 3 jenis logo. Okey. Okey, logo yang pertama kalau kita boleh lihat dekat kita punya skrin kita sekarang, yang pertama adalah pictorial marks. Pictorial marks. Pictorial marks. Daripada gambar kita simplifykan, kita bagi dia pictorial. Pictorial. Daripada gambar tak macam contoh tadi Cik Eli nak buat kedai kek lah contoh. Kedai kek, okey, kedai kek. Fine. Contohnya. Takkan kita nak masuk gambar kek sebiji kan? Yelah. Kan? The bomb. Seketul. So kita akan ambil sebagai subject matter. Okey. Kita simplifykan dia untuk jadikan logo. Okey, faham? Sebab logo ni akan berulang-ulang kat setiap kita punya sendiri sama macam ni kita dengan apa nama kita punya branding semua kan. Sebab dia menggambarkan menggambarkan company keseluruhan. itu sendiri. Baik. Okey. Okey, yang seterusnya adalah logo yang berkisarkan dengan word marks. Okey, berkisar dengan word marks. Okey, maksudnya tadi pictorial tak ada perkataan, dia cuma gambar pictorial saja. Yang kedua ni word marks dia gunakan perkataan saja. Okey. Okey, gunakan perkataan saja. Dan juga yang ketiga ialah kombinasi dalam bahasa Melayu ni kombinasi lah. Okey. Okey, yang mana dia menggunakan kedua-dua elemen tersebut. Yang pertama pictorial dan juga perkataan words. Baik. Yang mula-mula dalam talian okey ke tu? Faham tak so far? Faham tak korang? Tu siapa yang baju putih lelaki tu? Amin. Amin. Saya tengok dia macam Noki Keklik dah. Nak rap ke? Tak ada kan? Okey, semua okey, boleh tunjuk thumbs up? Okey, bagus. Baik, okey cikgu. Teruskan cikgu. Okey, right. So, okey, yang bawah-bawah tu boleh baca lah. Saya tak terangkan mengikut bawah, saya terangkan ikut saya punya pemahaman saya lah. Baik. Okey, right. Ini adalah penerangan mengenai logo-logo yang kita akan pictorial marks. Okey, right. Jenis logo. Dia perlu yang tidak rumit.
Tapi agak sukar digunakan untuk cakap baru. Okey. Cakap baru agak sukar sedikit tapi boleh guna, tak ada masalah, no Okey. problem. Okey. Dan juga ia dia lebih pada simbolik lah kalau kita Okey. lihat contoh-contoh yang diberikan. Yang pertama tu Twitter, okey. Lepas tu Bullseye, Apple kan. Itu semua social media. Aplikasi lah, aplikasi dan juga syarikat yang syarikat ni lah. Okey. Okey. Yang seterusnya, okey, logo-logo wordmarks. Contohnya begitulah. Logo wordmarks yang Google. boleh lihat Google, Visa. Okey. Ni saya tak terangkan, orang pun dah nampak dan faham. Dan faham betul. Ada contoh. Okey, kita gunakan ni memang contoh pun dah cukup faham. Okey. Nak baca pun student boleh skor untuk Senang. topik ni. Yes. Berapa markah dia cikgu? Tak tahu. Oh ni kita tak, ini dia Banyaklah dia random lah. dia ada Okey, random. okey. Faham? Baik, Okey, seterusnya. dan seterusnya adalah combination. Contoh-contoh lah saya bagi kan. Tengah hari kan kita cakap pasal Burger King lah. Cikgu. Tak lunch pagi ni. Okey, Lacoste kan dan Doritos nanti ada penggunaan simbol dan juga Doritos. perkataan lah. Okey. Itu logo combination. Baik. Seterusnya cikgu, yang dekat board tu kita ada apa cikgu? Okey, yang kat bawah ni kita akan go through sebentar lagi untuk penghasilan bagaimana logo dia akan dihasilkan. Baik. Okey. Yang ini jadi ini dah habis. Kalau ikut yang ni tiga ni untuk basically dah habis lah. Okey, so cikgu mungkin nak tanya soalan kepada murid-murid cikgu berkenaan apa yang mereka faham tentang yang cikgu ajar sekarang. Okey, right. Terima kasih kerana bagi saya peluang untuk bertanyakan kepada student saya. Okey, saya nak tanyalah. Saya buka pada student saya. Mana-mana siapa yang boleh jawab, saya angkat tangan. Okey, soalan saya yang pertama. Nyatakan jenis-jenis logo yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Belakang dah ada dah. Siapa tu? Tawari. Tawari angkat tangan ke tu? Ke dia tengah bersihkan skrin kamera tu? Angkat tangan cepat, siapa? Siapa boleh angkat tangan? Krisha. Krisha. Tawari dulu. Okey, Tawasri nama dia. Tawasri. Tawasri. Okey, maafkan saya. Okey, silakan. Jangan lupa buka mic. Pictorial mark, work mark dan combination. Senang kan? Mudah. Yang pertama pictorial marks, yang keduanya adalah word marks dan juga ketiga adalah combination. Okey, satu lagi soalan cikgu. Okey, satu lagi soalan saya bagi pada saya punya student saya. Okey, satu lagi nyatakan fungsi logo. Nyatakan fungsi logo yang kita bincang tadi. Siapa nak jawab tadi? Ada berapa? Ada 4 kan? Krisha tadi sebenarnya nak jawab. Krisha, cuba Krisha. Alright, Krisha. Thank you. Peranan logo meyakinkan pelanggan, Okey. meningkatkan jualan, Bagus. mengekalkan ingatan jenama perniagaan kepada pelanggan, Betul. memudahkan para pelanggan mengenali produk atau perkhidmatan. Baik. Betul jawapannya. Tepat, memang tepat. Tepat Betul. sekali. So, Baik. Kalau kata SPM tu dah hampir A Dah tu. skor dah ni. InsyaAllah. Okey. Sebab kita untuk SPM, diorang ada pentaksiran lain. Untuk final SPM lain, paper lain. Diorang ada pentaksiran 60% dan untuk final nanti 40%. Baiklah. Okey, itu dia. Okey, kejap lagi kita sambung lagi pembelajaran kita berkenaan dengan reka bentuk grafik dan digital. Tapi sebelum tu saya mungkin nak dengar daripada soalan cikgu sendiri. Lagi satu mungkin cikgu nak bagi peluang dekat murid-murid cikgu untuk jawab soalan yang telah kita bincangkan sekarang. Oh, okey, right. Mungkin okey. Apakah ni soalan spontan ni tak ada. Habislah. Okey, kenapa logo pictorial marks agak sukar untuk company ataupun syarikat baru? Siapa yang pandai dan ada orang kata sense of entrepreneurship. Saya selalu dalam kelas saya cakap use your brain. So now use your brain. Use your creativity. Siapa boleh jawab? Ni cikgu bagi makan lebih ni. Betul. Sekarang ada apa? Pentaksiran berasaskan bilik darjah. Okey. PBD. Ya. PBD. Cikgu boleh bagi hint sedikit clue untuk mereka supaya dapat gambaran. Sebab apa? Kenapa pictorial tu agak sukar untuk company baru? Kenapa? Ni Kak Ellie boleh jawab ni. Aduh.
Cepat-cepat kita bagi peluang dekat siapa? Saya cuba, okey. Cuba je. Cuba siapa? Salah pun tak apa. Tak ada masalah. Kita belajar sama-sama. Kita teroka sama-sama hari ni. Zulaifa mungkin boleh cuba. Zulaifa kan? Zulaila. Panggil Ila. Ila. Okey, saya tak Silakan nampak Ila. Cuba Ila. nama dia. Okey. Kita nak tengok Ila macam cuba mana. je, tak apa. Salah tak apa. Ini kebat ni. Soalan kebat. Kebat. Takutlah. Sila. Susah difahami kot. Susah. Okey, mungkin saya nak cuba je boleh? Okey, sila. Cik Ali, kita tengok. Sebab syarikat tu masih baru, dah belum establish. Jadi orang tak kenal lagi syarikat tu. Yes. Betul ke, cikgu? Betul. Wow. Boleh? Kak Eli boleh masuk kelas. Sekelas. Adik-adik semua. Terimalah saya sebagai student baru. Okey. Betul, cikgu? Betul. Sebab kami tu baru, orang tak kenal lagi. Betul. Okey, contoh kan, kita nak buat company Oren. Okey, contohnya. Okey, Oren. Kita jual buah Oren. Kita buat buah oren kan. Siapa dia ni tiba-tiba ada oren kan. So kita kena buatlah ORANGE ya. So orang ni company orange. Sebab kadang-kadang orang yang lukis orange tu macam bulat macam tu. So orang tak faham. So kena ada macam mula-mula lah kita tengok Apple kan. Logo dia ada gigitan satu. Gigitan satu. Dulu logo dia ada orang duduk bawah pokok Apple, ada Apple dekat atas tengah baca buku. Yes. Saya baru tahu. Okey, jadi selepas berlaku beberapa perubahan sampai sekarang, dah establish, orang dah tak perlu dah nama tu sendiri. Kita tengok Apple ada dah tahu dah. Tu orang tahu. Tak payah. Tak bubuh Apple tak payah. Tak payah nama, tak payah dulu word. Dulu ada tulis Apple dan sebagainya lah. Ada dia punya tulisan. Baik, itulah dia orang kata bila dah establish sesebuah company tu memberi orang kata impak dan juga kesenangan, kemudahan untuk company tu sendiri kan. Bila dah company tu ada established dan sebagainya, for sure dia punya sales akan meningkat. Betul, sudah tentu. Okey, kita nak belajar banyak lagi tentang ini, tentang identiti korporat ni. Menarik sangat. Dia ada berkaitan dengan keusahawanan juga. Ya, betul. Dan kejap lagi kita sambung. Kita berehat dahulu, kembali selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Alright. Tahukah anda? Logo sesebuah syarikat memainkan psikologi emosi apabila seseorang individu itu melihatnya. Sebagai contoh, logo McDonald yang berwarna kuning mampu membuat seseorang itu terasa lapar. Kembali di Teroka di Didik TV KPM. Betul lah orang kata warna memainkan peranan yang penting dalam sesebuah logo itu. Betul. Baik, itu yang akan Cikgu Dr. Suhairun ajak kita pada hari ini bersama dengan murid-murid ataupun calon SPM kita dalam talian dari Sekolah Menengah Kebahasaan Datuk Bendahara CM Yusof Perak. Okey, Cikgu, kita belajar subjek reka bentuk grafik digital untuk topik identiti korporat. Ya, betul. Silakan cikgu, apa yang kita akan lakukan atau teroka sekarang? Okey, seterusnya kita akan melalui proses penghasilan logo yang mana kita akan bersama-sama dengan student. Okey. Mungkin Cik Eli pun sekali akan bersama. Okey. Kita tengok macam mana kan. Okey. Okey, menghasilkan lakaran. Okey, sebab yang pertama sekali untuk penghasilan logo, kita ada 4 proses. Yang pertama sekali kita ada sumber ilham. Sumber ilham. Subject matter. Okey. Subject matter. Okay, yang keduanya lakaran kecil. Lakaran kecil. Lakaran kecil. Okey. Okey. Yang kat dalam buat cikgu ni ke? Ini okey. Ini satu contohnya. Okey, satunya sumber Okey, ilham. Ini sumber ilham. Okey. Okey. Sumber ilham. Lepas tu kita ada lakaran kecil. Okey. Lepas tu kita ada lakaran kasar. Dan Okey. Dan juga komprehensif lah. Tak apa, kita tengok sekejap lagi. Kita akan tunjukkan. Surprise lah, cikgu. Surprise lah. Nak tunjuk semua tak boleh kan? Baik. Sumber Okey. ilham. Okey, right. So yang pertama sekali, kita akan hasilkan lakaran berdasarkan sumber ilham. Okey, saya minta kepada saya punya student untuk buat lakaran, okey, sepantas yang mungkin lah untuk kita bersiaran ni.
Sebab lakaran minima kena ada buat 6. Ada apa? 6 lakaran, thumbnail. 6? Wow. Thumbnail tu lakaran tu. Kalau saya dulu kat universiti sampai 100 Yo. for each day. 100 kena practice. Wow, hebat. Kalau tak dapat doktor. Yelah, betul cikgu. Dah cikgu doktor kan. Saya cikgu je lah kat sini. Okey. Okey, silakan. Okey, right. So yang pertama sekali, saya minta pada student saya untuk fikirkan dalam masa berapa second ni, kalau dia boleh fikir, diorang ni kreatif, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey. Fikirkan subject matter yang awak fikir untuk nak buat logo awak sendiri. Okey, dalam masa yang sama saya pun memilih subject matter saya lah. Okey, untuk kita buat logo. So kita boleh mulakan sekarang kot. Dalam masa yang sama saya akan buat untuk Sama-sama. Saya buat apa cikgu? Tengok je. Sambil-sambil tu, okey, kalau kita lihat kat sini, Okey. kalau Saya tolong pegang, Cik Eli boleh tolong pegangkan. Okey, kita lihat kat sini subjek matter yang saya cuba hasilkan pada logo yang saya nak hasilkan hari ini adalah kedai pet shop. Okey. Kedai haiwan, peliharaan. Kedai haiwan. Biasanya kalau kita cakap pet shop, orang akan bela kucing, you know. Okey, so saya punya sumber ilham saya adalah kucing lah. Okey, ilham saya yang pertama adalah kucing ni. Boleh nampak tu kan, kamera close up nampak kucing kan. Okey, jadi kita boleh lihat kita punya sumber ilham kita sama ada gambar-gambar kucing, macam mana posture dia, dan juga kita boleh lihat contoh-contoh pictorial yang sedia ada lah. Sekarang tak ada masalah Cik Eli, kita nak go through Google, kita type saja image macam-macam keluar, right? Dalam internet banyak kan? Dalam internet banyak. So Banyak kita boleh refer kat situ lah. Okey. So okey, right. Jadi dalam masa yang sama kita akan cuba hasilkan drawing. Okey, ni salah satu yang saya dah buat lah. Kan? Kalau saya nak buat satu-satu agak ambil masa jugalah kan? Masa Betul. tak sesuai untuk siaran kan. Berapa lama cikgu ambil masa nak buat lakaran pertama ni? Oh, kalau tanya masa, Kau cikgu lah cikgu. saya tak sampai 10 minit kot. Hebat. Kalau murid-murid biasanya? Murid diorang ni kalau diorang laju, diorang tak malas, laju lah. Oh, Cepatlah iya ke? siap. Kalau diorang tak borak-borak kan, Borak, concentrate cicit, boleh. membawang. Membawang potong-potong bawang putih, macam-macam potong. Macam-macam lama sikit lah. Paling lama berapa lama cikgu? Kalau biasa saya akan bagi hari ni, let's say kata kalau 6, hari ni besok saya nak tengok lah. Baik. Okey. 6 je kan, Okey. tak banyak. Sekarang ni kita nak buat apa cikgu? Okey, sekarang ni saya akan lukis sebelah. Saya nak tengok Cik Eli punya idea macam mana. Okey, dalam masa yang sama. Okey. Saya akan bagi Cikgu satu. akan bagi tahu Okey. okey. Saya akan bagi satu drawing block untuk Cik Eli. Kosong. Dan satu outline. Okey, dalam masa yang sama saya minta student saya lukis sama-sama lah. Baik. Saya nak Cik Eli lukis kucing dalam bentuk pictorial yang dipermudahkan. Yang saya punya fikiran Yang lah. benar Cik Eli punya fikiran. Allahu Akbar. Saya cuba ya cikgu. Ya, sila, no saya problem. ni tak kreatif sangat tapi saya tak cuba apa. lah. Boleh tiru ke ni? Kita ngelat lah. Tak apa, medidu pun satu pembelajaran juga. Oh iya ke? Ya. Oh iya ke? Betul. Oh panggil apa? We learn from expert. Jadi murid-murid di rumah yang sedang menonton sekarang ni, adik-adik yang sedang menonton Kak Eli sekarang ni pun boleh juga cari kertas kosong, ambil sama-sama. pensel. Ya, sama-sama kita buat. Ataupun ni kita sama-sama teroka untuk lukis. Ni lakaran pertama. Lakaran pertama. Okey, ni kat tengah je tak kisah. Kat tengah, tak kisah. Okey. Kita free. Saya lukis kucing saya lah. Kucing saya telinga dia kelepek je. Betul. Sebab dia. Memang ada Cik Eli ada bela kucing kat rumah. Saya memang ada bela kucing kat So rumah. mudahlah nak lukis. Sambil-sambil kita punya student kita lukis. Dia tengah lukis tu. Okey, kita cubalah Tak tahulah jadi apa kucing Kak Eli ni. Alah, ni macam bentuk apa ni? Tak apa. Okey. Macam mana mulut dia? Okey, macam ni. Tek. Melalui lukisan juga kita boleh tengok orang tu macam mana. Dia punya sifat dia macam mana. Masya Allah. Kalau tengok Cik Eli ni dia lukis dia sangat simetri. Simetri tu macam mana cikgu? Simetri tu dia left dengan right dia balance. Dia nak balance. Tak balance dapat ni. Baru cakap tak balance dah cikgu. Jangan puji lain kali. Dia balance dalam balance ni dia kadang-kadang kita tidak meletakkan dia balance sebagai simetri. Okey. Kadang-kadang insimetri pun ataupun luar daripada simetri pun kita bagi balance juga bertepatan dengan prinsip mereka bentuk lah. Baik. Okey, sebelum saya lupa student saya ingatkan jangan lupa mengekalkan anda punya elemen
Okey. Kita ibaratkan elemen reka bentuk dan juga prinsip reka bentuk. Kita dah belajar awal-awal dulu kan masa form 4 mesti ingat semua. Saya jadi orang ni daripada form 4 sampai sekarang. Ya ke cikgu sekarang? Oh, 2 tahun lah. Ya. Alah, tak comel lah Bobby. Nama dia Bobby. Oh, Bobby. Kenapa Bobby macam ni? Okey. Okey. Okey, sambil tu kita nak tengok murid-murid punya ilham yang sambil mereka khusyuk, fokus untuk melukis tu. Apa ilham mereka sedang lakukan, cikgu? Kita tanya Ila, apa Ila punya subject matter? Bakery shop. Bakery shop. Bakery shop. Bakery shop. Okey, terima kasih. Krisha? Pizza. Kenapa semua cerita pasal makanan ni? Tengah hari kan? Tengah hari. Aduh, Kak Dia dah tengah lapar Tabasri? ni. Burger, cikgu. Burger Burger juga. Okey, tengok Amin. Amin apa Amin? Mesti lain sikit. Amin buat apa, Amin? Oh, Amin. Amin khusyuk sangat itu. Dia dah tak fokus dah. Tak apa. Kehilangan. Amin ada Apa? Apa dia? Aiskrim. Aiskrim. Memang Aiskrim. makanan tengah hari kan memang bersesuaian lah dengan waktu kita sekarang ni. Okey, terima kasih Amin. Good. Okey, right. Kak Ellie ni dia detail dan simetri. Detail tu betul. Kan Okey. kita boleh baca lah. Okey. Okey. Cikgu tak nak buat sekali ke cikgu? Saya cuba buat satu. Okey, cikgu Okey. memang laju. Saya dah siap dah. Okey. Walaupun- Saya dah ada sebab saya kata 6. Ini kenapa saya nak lukis juga sebab saya tak cukup 6. Ni ada 5 je. So saya kena lukis satu lagi. Kalau tengok kat sini kan. Siapa saya Okey, tengok kat sini. Mana kamera? Okey, sebelah sini. Saya lukis 5 saja. Okey, so saya akan lukis satu lagi. Special untuk semua. Wow. Okay. Dah sambil cikgu lukis, saya tunjuk ni. Ada artis buat drawing, sketching saja 3,000 Wow. Sebabkan bakat tu sangat mahal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah nilai tu sebenarnya tak ternilai tu. Idea tu bukan senang cikgu kan kita nak dapatkan. Betul. Kenapa cikgu pilih ilham kucing cikgu? Saya suka kucing. Saya punya kucing saya nama Margina. Margina, comelnya mesti bulu kembang. Bulu kembang. Saya tahu kalau nama-nama bangsawan ni biasanya bulu mesti kembangnya. Gina. Baik. Cikgu. Ini kucing terkejut dengan terkejut melompat ke cikgu? Okey. Macam Pokemon lah saya tengok. Okey, right. Okey. Dah siap dah? So, kali kita tunjuk sama-sama. Sekejap cikgu, saya nak sambung sikit. Sambung sikit. Dan memang betul kan dia detail. Saya dah cakap dah. Tak, saya tak boleh kalau ada benda-benda yang macam tak penuh ni. Okey, dah. Okey, right. Terima Okey. kasih. Okey, sama-sama kita tunjukkan. Okey. Dan saya nak juga student saya tunjuk sama-sama. Okey. Okey. Kita tunjuk. 1, 2, 3. Tu Kak Ellie punya. Okey, semua tunjuk. Comel juga Kak Ellie ni kucing. Semua tunjuk. Tu. Oh, student saya lukis dah. Wow, cikgu. Diorang hebat sangat cikgu. Amin tunjuk Amin. Okey. Tunjuk Amin. Tunjuk. Tunjuk. Amin saya tak nampak. Tu Tabasri buat 2. Alright. Hebatnya. Tengok siapa punya Atira punya. Wow. Krisha. Saya ada 2. Krisha. Okey, Krisha. Wow. Okey. Zulaila, mana Zulaila punya? Ila punya apa tu? Bakery. Wow. Tu Yang burger Tabasri dengan aiskrim tu. Ya dengan Allah, aiskrim. betul nampak menyelerakan lah dari jauh ni. Okey, right. Pizza tu, ya Allah. Okey, right. Terima kasih. Okey. Kita pergi pada step seterusnya. Okey, kita dah hasilkan lakaran lukisan ni dah kecil. Okey, kita pergi dah thumbnail. Daripada thumbnail yang kita lukis banyak-banyak minta maaf. Okey, boleh cikgu. Okey, daripada banyak-banyak ni. Okey, kita akan pilih mana yang the best lah. Bukan kata tak best, Cik Ellie punya best. Tapi sebab jumpa Cik Ellie hari ni, so saya dah lukis siap-siap. Saya nak balik lah nangis tepi bucu katil macam ni. Okey, saya pilih yang ni lah. Saya pilih yang bawah ni. Kalau kamera boleh zoom kan. Okey, yang mana cikgu pilih? Yang bawah ni.
Yang bawah ni. Yang tengah melenggak ke atas Yang tu. tengah ada macam Tunjuk sekali lagi cikgu. macam tu. Yang ni. Okey. Cikgu pilih yang ini. Tu, okey. So saya pilih daripada situ, Okey. saya besarkanlah. Saya besarkan. Okey, itu. Lepas tu sekarang ni saya besarkan. Wow. Besarkan Saya lagi. besarkan untuk saya nak buat Sini, cikgu. Tunjuk sini. lakaran Ni. komprehensif. Apa tulis kat bawah tu? Okey. Cantik. Okey. Bila kita dah dapat daripada kita punya thumbnail tadi, Okey. kita cuba masuk Word sebab kita pula. nak buat words kan, kita nak combination, right? Ya. Nak buat combination. So kita combinekan daripada yang gambar tadi dengan perkataan. So biasalah kalau jenama tu ada klise sangat, orang tak akan tengok. Nak letak cantik boleh, tapi macam Biasa sangatlah, tak menarik perhatian lah. Tak ada okey. spark lah. So bila kita letak cantik, QUE, cantik, kan? Cantik pet shop, kan? Okey, so kita lukis kat sini. Okey, sometimes kita nak buat detail dan sebagainya, kita gunakan kita gunakan Apa tu? LED board. Oh, Okey, kalau saya boleh. cikgu boleh nyalakan LED board tu. Okey. Oh, jadi saya kena tulis word ke kat atas ni? Tak Tak perlu. Okey. Sebab kita akan pergi pada proses untuk komprehensif. Komprehensif, nak masukkan colour. Okey. So kita ambil daripada lukisan kita tadi, okey, kita letak atas LED board ni, dan kita letak lagi satu kertas. So macam tracing lah. Oh, okey. Tracing secara manual. Okey. Wow. Tracing secara Saya manual. baru tahu pasal benda ni. Okey. LED board. Tadi tak ada lampu, kita Sebenarnya ada lampu kan. Kalau ada tengok dalam skrin memang tak nampak. Nampak tu. Kita nyalakan dia. pasang. Oops. Kita onkan dia punya ni. Tu. Jadi murid-murid yang dalam talian pun ada juga benda ni, cikgu? Tak ada. Diorang Tak ada. Tapi mereka diorang ada- ada kat sekolah. Okey. Ni sekolah ni seorang pergi kat sekolah, diorang guna kat sekolah. Tapi mereka ada yang berwarna punya tak? Ada. Mungkin boleh tunjukkan. Yang mana yang mana tak ada. Belum lagi. Sebab diorang baru sketching tadi kan. Okey, betul. Tiba-tiba ada warna macam pelik lah. Oh, betul. Jadi sekarang ni prosesnya. Okey, prosesnya lepas kita dah tracing daripada yang asal. Okey, dah tracing, kita masukkan warna untuk lakaran Warna. komprehensif. Okey. Ni komprehensif lah. Komprehensif yang macam ni lah. Okey. Komprehensif yang ni. Selepas itu apa akan berlaku? Okey, bila dah macam ni, biasanya pada tahap ni kita akan bincangkan dengan kita punya cikgu ke macam mana kan, ataupun kita klien kita ke untuk okey tak warna ni, okey tak warna ni dan sebagainya. Dari segi proportion dia macam mana, okey tak macam ni. So kalau kata okey, kita akan transfer dalam bentuk digital. So kita akan standby untuk digital pula. Okey, boleh. Ada ke cikgu? Kita nak tengok dalam bentuk digital tu, maksudnya dalam bentuk apa tu? Bila bentuk digital kita trace dalam bentuk digital Okey. ke dalam komputer. Okey. Dan boleh ke saya buka? Boleh cikgu. Cikgu nak buka apa? Dalam bentuk AI ke? Saya Tu nak kita ada ni. Ada dalam ni ke atau cikgu nak kita mainkan bentuk AI tu, visual tu? Ada dalam ni. Dalam ni cikgu boleh guna tekan ni. Guna pen tu. Okey. Ni bentuk digital. Okey. Okey, right. Dia. Okey. Okey, so kalau dapat lihat kat sini, ini adalah tracing yang saya dah buat lah. Wah. Tracing yang saya buat daripada yang tadi Buat ni ni, kan. Daripada ni saya tolong pegang. Okey, tolong boleh pegang saya tu. tolong pegang cikgu. Okey. Okey, Lepas itu, kita trace menggunakan perisian yang berbayar ataupun yang sumber terbuka. Baik. Okey. Macam ni saya gunakan perisian yang berbayar lah. Iaitu Illustrator. AI lah. AI kata. lah. Ada juga guna GIMP pun boleh. Itu yang open software, open software. Okey, yang Okey, lebih open orang source kata punya. profesionalnya. Yes. Biasa orang pakai Illustrator lah Ya, kan. betul. Macam saya memang selalu dah bertahun dah saya senang guna lah Illustrator. kan, lebih mudah. Okey, Baik. pemilihan warna juga kita kena perlu pastikan pemilihan warna kita pick daripada warna-warna yang kita pilih untuk menyatakan dia punya CMYK agar memudahkan untuk proses-proses percetakan. Okey, baik. Itu proses. Okey, seterusnya cikgu apa kita akan lakukan? Okey, right. So kalau okey. Jadi seterusnya bila kita dah buat dalam bentuk AI dan dipersetujui oleh kita punya klien kita dan kita akan biasanya logo ni akan diterjemahkan dalam bentuk
stationery dia lah. Okey. Letterhead, dia punya business card, okey. Dan sebagainya lah. Okey. Kalau kita lihat balik kat sini, ini adalah daripada apa nama tadi? Logo tadi yang kita buat. Yang kita buat tadi yang ni tadi. Okey. Daripada ni tadi. Tu, Kita buat business card. Letak je kat tepi tu. Yes, kita letak logo kat sini, lepas tu kita designkan dia punya business card. Macam ni lah lebih kurang lah. Okey. Saya tak naklah design yang nanti nanti terlampau Complicated sangat nanti serabut kan. Okey, baik. Okay. Sebab dalam design less is more. Okey, baik. Design less is more. Okey. Itu saja? Okey. Ada lagi? right. Ini adalah rumusan lah. Okey, baik. Itu kejap lagi kita akan kejap lagi sambung. kita akan- Kita nak rehat sekejap, cikgu. Okey, tak boleh. Kita kembali selepas ini dengan cerita tentang identiti korporat yang mungkin adik-adik di rumah boleh gunakan atau manfaatkan untuk orang kata masa depan. Dan kita selepas ini dalam Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda, nama burung pada logo Twitter iaitu Larry diambil sempena nama pemain bola keranjang Larry Bird dari pasukan Bolton Celtic. Kembali di Teroka Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dekat sini dan juga Cikgu Dr. Suhairun. Dengan kita ada murid-murid calon-calon SPM daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Bendahara CM Yusof Perak. Hari ini kita belajar subjek reka bentuk grafik digital. Ya, betul. Yang berdasarkan topik identiti korporat. Kalau tadi kita dah buat lakaran kucing dan juga murid-murid dalam talian ada yang buat pizza, aiskrim, bakery dan juga burger. Ya, betul. Sekarang ni kita nak buat apa pula, cikgu? Okey, tadi saya dah terangkan kita nak buat lukisan digital. Ya. Okey. So yang tadi yang kita dah tunjukkan tu dah hasil akhirnya. Okey. Yang mana daripada kita buat tadi tu, daripada kita buat yang ni, okey, kita scan dia kan. Kita scan Menggunakan LED board ni? gunakan scanner. Okey, scanner. Ataupun kita guna handphone kan boleh dah nak untuk scan. Kita pakai aplikasi scanner lah. Okey. Scanner lah untuk dimasukkan dalam komputer. Okey. Dan kita buka dekat kita punya Illustrator. Okey. Kita buka kat Kita punya Illustrator. Christian lah. Ya, betul. Software kita. Okey. Jadi kat sini kalau kita lihat, bukan tak nampak, bukan dia malap sebenarnya. Memang begitu. Saya turunkan dia punya opacity. Okey. Okey, kalau kita lihat kat sini. Okey. Okey, ini adalah layer dia. Layer pertama. Okey, layer pertama. Dan ini Layer? adalah tak gerak. Dan atas kita- buku ke, cikgu? Tak atas buku. Okey. Oh, tak buka langsung. Tak apalah. Kita buat layer pertama Okey. dan juga kita tambah satu lagi, kita lock layer tu setelah kita turunkan opacity. Okey. Okey, nanti cikgu-cikgu akan ajar detail lah dekat sekolah. Sebab ini kalau kita nak go through satu Lama persatu, kan proses dia? Ya, sangat lama. Okey, dan kita tambah satu layer. Di mana yang kita buat trace tu adalah pada layer yang kedua. Okey. Layer yang kedua. So kita buat layer tu, barulah kita masukkan warna, kita masukkan segala details dia lah. kat situ. Layer tu cikgu lukis guna mouse ke atau ada pen khas untuk melukis tu? Okey, kita boleh gunakan stylus, yang tablet pen kan, tu, Wacom kan, gunakan mouse. Tapi saya dah 20 tahun dah saya guna jari je. Macam mana guna jari, cikgu? Dekat touchpad tu kan. Oh. So guna jari macam tu. Lagi mudah sebenarnya kan? Kalau orang kata susah kot, tapi saya dah cara tu saya mudah senang lah. Dah Baik. sebab 20 years lah saya buat kerja grafik ni kan. Cikgu orang penyabar sebenarnya kalau begitu. Cikgu baca kita balik. Baca cikgu balik. Okey. Okey, right. So, jadi bila dah sebagaimana yang saya tunjuk tadi tu kan, daripada kita punya logo tu kita boleh hasilkan macam ni tadilah. Business card. Okey, kita boleh hasilkan barang-barang lain, merchandise yang lain. Okey, kalau saya boleh share lah. Kita boleh share dengan semua yang menonton pada hari ini. Okey. Yang lihat dekat sini kot atas meja semua ni Okey. adalah antara
bahan-bahan cetakan, bahan-bahan mojuk yang saya bawa bersama, Okey. yang pernah saya buat lah. Okey. Kalau kita lihat kat sini, saya minta maaf ya. Okey. Okey. Saya punya karya ni kan, dia nak bentuk botol dia punya produk. Botol. Botol produk dia. Okey. Okey, so kalau macam ni kita panggil dia die cut lah. Tadi business card yang masuk. Ni nilai tambah lah. Ini nilai tambah daripada pembelajaran kita. Okey. Okey, ini adalah die cut, jenis die cut yang kita ikut. Ni botol dia sebenarnya. Oh, tu sebenarnya ni dia bentuk punya tablet-tablet jar dia. dia. Macam bentuk jar macam tu kan. Yes, dan ni dan ni. Okey. Okey. Macam ni kan. Kalau tengok macam ni. Ni dia bentuk melengkung hujung. melengkung hujung. Ini bentuk dia punya chop dia. Chop apa tu, cikgu? Tu chop kan? Oh. Dia company buat chop. Okey. Company buat faham. chop ni. Nampak kan? Okey. Tu. Okey, baik. Okey, Okey. cikgu. Okey, right. Seterusnya. Itu bentuk lori. Ini nampak lori. Tahu tak daripada mana ni? Tak tahu. Daripada Sudan. Nampak tulisan dia. Jauhnya, cikgu. Patut ada tulisan Arab. Yes, daripada Sudan. tulisan tempahan Jawi. die cut daripada Sudan. Okey. Okey, lori. Very cute. Okey. Okey, Baik, itu contoh, antara ni contoh-contoh antara yang lah. mengikut identiti Yeah, company identity. tersebut lah. Macam ni saya punya lah. baju lah kan? Ni baju, bentuk baju. Susah cikgu ataupun cikgu rasa lebih Yang ini memang susah. Sebab kita kena buat banyak dia punya file. Okey. Macam-macam dia punya kerenah dia lah. faham? Okey, right. So daripada kita punya apa nama tadi, logo tu. Okey, for sure macam biasa satu company mesti nak letterhead. Baik, letterhead tu sangat penting. Letterhead. So kita boleh buat macam ni lah, letterhead yang menggunakan logo yang kita dah buat. Ikut juga macam bentuk business card tadi Yes, tu lah. business Jadi card tadi kita buat dia ni letterhead. Jadi kalau business card berbentuk yang orang kata lebih terperinci dan lebih unik ni, maksudnya klien akan bayar lebih sikit. lebih sikit. Sebab dia punya workload tu tinggi sikit. Sebab dia lebih sukar kan? Ya, betul. Baik, okey cikgu. Seterusnya apa? Okey, macam antara lainnya contoh-contoh yang berada kat sini, itu kita hidupkan series lah. Antara ekstra yang boleh saya bawakan kat sini, contoh macam ini daripada Hospital Teluk Intan. Dia buat sampul duit raya. Kita desainkan dia punya logo darah. Okey. Dia baru derma darah ya. Derma darah. So dia nak bagi masa raya tu dia suruh kita orang buat ni. So Okey. kita design lah. Ni semua saya lukis. Oh, ini kecil. doodles. Doodles, yes. Ya, doodles. Doodles susah tak cikgu? Doodles kalau kreatif senang. InsyaAllah boleh Dia buat. otak kena sentiasa berjalan nak lukis apa. Sebab saya pernah tengok satu video, dia lukis cerita kita macam kalau kita dah teragak-agak nak apa dah lepas ni apa, tapi otak orang yang pelukis doodle ni sangat laju. Betul. Baik. Okey, macam Okey. ni lah. Ni dia punya kalender semualah. Okey, Semuanya. Kalau murid-murid pula cikgu dalam talian, apa yang mereka telah hasilkan dalam kelas selain daripada pizza dan makanan-makanan yang orang kat lapar? Dia orang dah hasilkan sampai ke peringkat flyers lah. Flyers? Flyers, Okey. brochure. Dan dia orang dah render, dah masuk colour apa semua lah. Okey, baik. Dan juga dah sekarang ni saya tengah buat pentaksiran untuk yang tu lah. Baik, kita nak tanya soalan sedikit dekat murid-murid dalam talian ni. Mungkin siapa yang boleh jawab? Kak Elin nak tanya tentang bagaimana, sejauh mana adik-adik ataupun murid-murid ni menggunakan, memanfaatkan subjek ini untuk kerja pada masa akan datang. Mungkin berminat untuk jadi graphic designer ke? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Siapa boleh? Yang betul-betul memang ada minat dalam reka bentuk ni, memang dah terfikir habis sekolah sambung belajar, lepas tu nak kerja jadi graphic designer atau buat part time. Tu siapa? Tisha? Krisha. Senyum tu mesti ada lah tu. Mungkin Krisha nak jawab soalan Kak Eli tak? Ada terfikir nak jadi graphic designer ke lepas habis sekolah ni? Ada, tapi macam tak yakin. Tak yakin. Jadi kenapa tak yakin? Macam Sebab rasa tak ada pengalaman adalah juga sikit-sikit, tapi tak adalah sebab mana pun. Oh, dia rasa macam dia tidak begitu kreatif mungkin. Kan, Risha ya? Okey, tapi pernah mencubalah. Ada buat untuk kawan-kawan, dibayar juga. Tak. Oh, tak dibayar. Saja. Just for fun lah. Okey. Kalau macam cikgu untuk memberi motivasi kepada murid-murid ni, apa cikgu lakukan? Okey, kebiasaannya saya akan
tunjukkan saya punya karya-karya saya lah. Karya-karya saya yang kalau ikutkan dah sampai luar daripada Malaysia lah. Wow. Okey, kalau macam contoh sampai ke Belgium, Wow. sampai France, sampai Sudan, sampai Qatar, Australia, Singapura dan Thailand. Okey. Segala apa yang kita belajar pada hari ini, apa yang cikgu boleh rumuskan, cikgu? Okey, right. Kalau apa yang boleh saya rumuskan, okey, yang mana kalau kita lihat identiti korporat ni adalah satu cabang dalam bidang grafik design ataupun bentuk grafik digital yang mana dianya adalah satu benda yang kritikal. Kan kalau kita lihat kan sebab wujudnya satu dan juga majunya satu company ataupun satu syarikat tersebut dianya memerlukan satu penjenamaan yang sangat strong. Okey. Okey, dia bermula daripada diri sendiri. Uh-huh. Daripada diri sendiri. Macam saya pun saya establish diri saya sendiri dululah untuk nak orang kenal. Ya. Okey, sehingga ke orang kenal syarikat dia. Okey. Okey. So apa yang boleh saya katakan, identiti korporat ni adalah satu cabang bidang yang kritikal lah di Malaysia dan juga di dunia jugalah. Okey. Dan sebenarnya bidang ini antara orang kata industri yang orang kata mudah buat duit juga, cikgu sebenarnya. Dia mudah tapi sebagai as a Kena kuat designer dia kena Perah otak banyak sikit lah. Out of box. Out of box sikit sebab dia bersaing, banyak persaingan Ya, kan. betul. Apa-apa industri pun banyak persaingan juga. Okey. Saya rasa banyak sangat ilmu yang cikgu curahkan pada hari ini terutamanya dalam bentuk apa ni panggil graf apa? Apanya? Ini panggil lakaran pertama. Lakaran kecil, lakaran kasar, lakaran komprehensif. Ya, lakaran kecil, lakaran kasar, lakaran komprehensif kita belajar hari ni. Kak Ellie pun tiba-tiba lah dah terlukis kucing Kak Ellie ni Nama dia Bobby kat rumah ni. Telinga dia kelepet macam tu. Boleh framekan lah. Boleh je. Kucing kelepet tu bukan kucing mahal ke? Kucing mahal. Scottish Fold nama dia kan. Nama Yelah. saya tak tahu. Tapi okey, begitulah Bobby-nya. Okey, itu antara yang cikgu kongsikan dengan kita hari ini. Juga murid-murid dan talian, terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi kreativiti mereka juga dalam bentuk lakaran. Harapnya segala apa yang diberi tahu ataupun dinasihatkan oleh cikgu dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dan kita jumpa lagi dalam Teroka untuk subjek lebih menarik dengan penerokaan yang lebih terperinci. Jangan lupa jaga SOP, jaga penjarakan sosial, fizikal, sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka. Kalau boleh kita nak double mask. Ya. Dan semoga kita bantu sama-sama menurunkan kes kita setiap hari. Ya. Okey cikgu, insya-Allah. Assalamualaikum. Boleh lambat-lambat semua. Bye. Didik TV KPM